dan bagaimana proses pemulihan dibuat dan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan. Baik, doktor, kita nak dah terang dah pasal Wahabi tu, kita nak tahu sejarah dia tu sendiri. Macam mana mula dia kembangkan, siapa kawan dia, siapa yang sokong dia. Silakan doktor. Baik. Bismillah walhamdulillah Allahumma hidayatan lis-shawab. Baik. Kajian berkenaan dengan sejarah ni memang mengambil masa yang panjang, sebab kalau kita tengok macam ada usaha supaya data-data ni disembunyikan. Tapi kita cerita secara ringkas lah. Kita memang merujuk banyak kitab, bahkan kitab-kitab mereka sendiri pun. Jadi kalau kita tengok, tanpa syak lagi, Wahabi adalah perkara yang wujud secara realiti dan diketahui. Maka orang-orang yang mengatakan Wahabi tak wujud, hantu, ciptaan Syiah, orientalis, wasabi, ini semua tuan-tuan bagi saya langsung tak ilmiah. Hatta orang putih orientalis yang objektif dalam kajiannya pun tak ada isu perkara ni. Wahabi wujud. Bukalah dalam Britannica, Encyclopedia Britannica secara terang-terang, sama seperti dalam kitab Kamus Marbawi dan sebagainya. So perkara ni hakikatnya, kalau tuan-tuan tahu ada ustaz-ustaz yang kata Wahabi tak wujud, kemungkinan besar dia adalah Wahabi. Kemungkinan besar dia adalah Wahabi. Ya, baik. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab dilahirkan pada tahun 1115 dan ada pandangan mengatakan lahir pada 1111 dan wafatnya pada 1206 Hijrah ataupun 1792. Jadi beliau ni memang lahir dalam keluarga ulama. Ayahnya Syekh Abdul Wahab, ulama mazhab Hambali. Abang dia Syekh Sulaiman Abdul Wahab adalah ulama mazhab Hambali. Tetapi beliau tak dianggap sebagai ulama mazhab Hambali, walaupun dia menisbahkan diri dia juga kepada mazhab Hambali dalam sebahagiannya. Dan beliau memang jelas dilahirkan di Najd. Beliau dilahirkan di Uyainah. Beliau ni wafat di Najd, lahir di Najd, wafat di Najd. Beliau pernah bermusafir ke Basrah. Di situlah sebahagian penulis mengatakan bahawa Hans Fur bertemu dengan Muhammad bin Abdul Wahab di sana. Baik. Dan pada asalnya beliau belajar dan sebagainya, tetapi akhirnya beliau mula membawa pemikiran yang pelik-pelik dan beliau mula menghidupkan semula pemikiran-pemikiran kontroversi Syekh Ibnu Taimiyah. Tapi dia bawa dalam kerangka yang lebih keras, yang lebih kita panggil bersifat khawarij. Dan beliau mendakwa syirik tersebar di tanah Arab. Tapi sebelum itu, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, sewaktu beliau masih muda dan sebelum menzahirkan pengajarannya itu, sebahagian guru-guru beliau dah nampak dan guru-guru beliau dah bagi nasihat dan tak nak terima beliau sebagai murid pun ada. Bahkan ayah beliau pesan beliau jangan zahirkan amalan beliau, pemikiran beliau, sehinggalah beliau ketika ayah beliau wafat, ini saya ringkaskan dia, ayah beliau wafat pada 1153 Hijrah ketika Muhammad bin Abdul Wahab berumur 38 tahun. Jadi kalau saya nak cerita yang kenapa ulama kata Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab ni menyangka dia macam Nabi, tuan-tuan tengok sejarah dia, tuan-tuan akan faham. Dia rasa dekat hidup dia rasa dia macam ada kesamaan dengan perjuangan Rasulullah membawa tauhid, orang dah jatuh syirik dan sebagainya. Jadi apabila ayahnya wafat dan dia mula menzahirkan fahaman-fahaman dia, dan bermula di Huraimilah, tapi akhirnya dia dihalau, dia kembali semula ke tempat asalnya Uyainah. Di Uyainah beliau pada asalnya membuat perjanjian dengan pemerintah Uyainah, Uthman bin Hamad bin Muammar. Panjang kisahnya, berkahwin dengan kaum kerabat dan sebagainya, tapi akhirnya berlaku konflik. Kemudian beliau berhijrah. Beliau anggap macam Nabi Muhammad SAW kena halau daripada Mekah, beliau dihalau daripada Uyainah. Nama Rasulullah Muhammad bin Abdullah, dia Muhammad bin
Abdul Wahab. Anak-anak dia pun nama Hasan, Hussein, Fatimah. Ada 6 orang anaknya. Baik, tak apa. Nanti tapi tak sempat nak cerita detail. Baik. Jadi bila beliau dihalau daripada Uyainah, orang yang pemimpin Uyainah yang asalnya buat perjanjian dengan beliau tu akhirnya juga dibunuh oleh tentera beliau. Kemudian bila sampai ke Dar'iyah, iaitu pada tahun 1958 Hijrah, ketika itu beliau berumur 43 tahun. Ketika itu beliau berumur 43 tahun, dan pada waktu itu kerajaan di Ra'iyah adalah kerajaan Muhammad bin Saud. Akhirnya bila sampai, sebab tu kalau tuan-tuan baca sejarah pertumbuhan negara moden Saudi, disebut tahun permulaannya 1158 atau 1157 Hijrah, iaitu tahun di mana Muhammad bin Abdul Wahab berpindah daripada Uyainah ke Dir'iyah. Jadi kalau Nabi dia pindah daripada Mekah ke Madinah, orang Madinah terima. So dia daripada Uyainah ke Dir'iyah terima dia. Okey. Sampai di Dir'iyah, dia buat perjanjian antara Muhammad bin Saud dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Ada 3 perjanjian isi utama. Pertama, dia tidak membantah harta yang diambil oleh Muhammad bin Saud daripada penduduk Dir'iyah dan selain mereka yang telah tunduk taat. Kedua, mereka bersepakat sultah siasiyah bagi Muhammad bin Saud, sultah diniyah bagi Muhammad bin Abdul Wahab. Ui, macam pernah dengar macam tu. Sebab tu dia ada Ali Saud, Ali Sheikh. Jadi sebab tu kalau dekat belah sana, kalau Ali Sheikh tu maksudnya Ali Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi panjang kisah dia, tapi saya nak ringkaskan. Baik. Kemudian Muhammad bin Abdul Wahab kekal di bawah bendera keluarga Ali Saud dan tidak menyeru kepada yang lain atau berpindah kepada yang lain. Sebahagian pengkaji menyatakan bahawa apabila dia berhijrah ke Dir'iyah, dia mula membuat fatwa macam ISIS, macam Azariqah, iaitu siapa yang ikut dia wajib berhijrah ke Dir'iyah. Sebab tu abang dia Syekh Muhammad bin Sulaiman bin Abdul Wahab menegur dan membantah fatwa dia wajib berhijrah ke Dir'iyah. Jadi nak kumpul semua pergi ke sana. Wajib hijrah tu. Wajib hijrah. Macam zaman Nabi pula tu. Maka di situlah disebut, kalau kita baca pengkaji mengatakan bahawa di situ terbentuknya yang dipanggil sebagai Jaishul Ikhwan. Dia tak panggil lah pengikut dia sahabat. Kalau pengikut dia dipanggil sahabat, nampak sangat perasan macam Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi dia panggil pengikut dia Jaishul Ikhwan, tentera ikhwan. Tentera ikhwan, dan tentera ikhwan ni lah bila dia dah mewajibkan orang berhijrah ke Dir'iyah, kalau kita baca dalam pengkaji mengatakan bahawa Muhammad bin Abdul Wahab tak terkenal dengan tokoh ketenteraan. Dia juga tak terkenal sebagai orang yang mempunyai banyak harta. Bagaimana boleh menubuhkan pasukan tentera yang dahsyat kuat dan mempunyai bantuan-bantuan senjata daripada British. Sebab tu kalau kita baca dalam sebahagian sejarah, mula-mula tuan-tuan akan tengok antara penasihat tentera ketenteraan bagi Wahabiyah untuk berlawan dengan Khilafah Uthmaniyah dan tentera-tentera kerajaan di sekitarnya tu, kerajaan Ali Rashid dan sebagainya, adalah dengan penasihat-penasihat daripada tentera British. Antaranya yang masyhur General William Shakespeare, antaranya yang masyhur. Jadi mereka mewajibkan hijrah, membentuk tentera. Kemudian bila mereka menyerang umat Islam yang lain, mereka buat macam konon-kononnya Rasulullah perang dengan musyrikin Quraisy lah. Dan mereka menamakan mereka Muslimun dan orang-orang yang mereka perang tu sebagai musyrikun. Boleh baca dalam kitab-kitab sejarah mereka kata dan telah menyerang muslimin dan telah mati golongan musyrikin. Macam ni dia cerita tu seolah-olah Rasulullah berperang dengan tentera musyrikin. Cara dia cerita. Dia sebab tu kena guna elemen agama tu. Sebab kalau berperang dari isu politik sahaja mungkin tak kuat. Tapi kalau kata dia ni dah syirik, dia dah ingkar pada Allah Ta'ala,
maka itu halal darah untuk lawan. Sebab tu kalau baca sejarah, mereka tulis sendiri bagaimana orang-orang Mekah di pulau diserang, dibunuh, lepas tu harga makanan di Mekah menaik melambung tinggi sampai mereka orang-orang Mekah terpaksa jual barang kemas dengan harga yang sangat murah, 10% daripada nilai sebenar untuk mendapatkan duit beli makanan. Bahkan disebut dalam kitab-kitab sejarah, bangkai-bangkai haiwan pun dijual dengan harga yang tinggi kerana orang Mekah berada dalam keadaan kebuluran. Baca-baca kisah dalam kitab-kitab sejarah mereka pun mereka sebut perkara yang sama. Dan mereka memperhambakan para wanita seperti mana ISIS memperhambakan wanita-wanita Syiah daripada Zaidiyah, daripada Kurdis, golongan Syiah Zaidiyah dan sebagainya. Dahsyat. Sebab tu ketika inilah juga ketika mereka menyerang Mekah pada kali pertama, mereka menguasainya, pada waktu itulah berlakunya yang disebut sebagai musim haji yang tergendala. Masyhur kisah orang nak pergi Mekah kena bunuh dan sebagainya, musim haji tergendala. Khilafah Uthmaniyah akhirnya itu yang membawa kepada yang disebut sebagai apa kita panggil peperangan Dir'iyah. Kalau kita tengok Wahabi serang Karbala 1801, kemudian bila kerajaan Khilafah Uthmaniyah melihat musim haji tergendala, diarahkan Muhammad Ali Bashar, dan Muhammad Ali Bashar mengarahkan anaknya Ibrahim Bashar. Akhirnya Muhammad Ali Bashar dan anaknya Ibrahim Bashar menjatuhkan kerajaan Saudi Wahabiyah yang pertama ni pada tahun 1818. 1800 pertama. Dan pada waktu ini kerajaan Turki Uthmaniyah berjaya merampas semula apa kita panggil Mekah dan menghancurkan ibu kota kerajaan Wahabi yang pertama di Dir'iyah. Sebab tu kerajaan Wahabi yang kedua pindah ibu kota daripada Dir'iyah ke Riyadh. Jadi berlaku perang Dir'iyah pada 1818 apabila tentera Mesir di bawah pimpinan Ibrahim Bashar, anak kepada Ali Bashar, melakukan yang perang serang untuk merampas semula Mekah daripada golongan Wahabi. Dan ini disebut dalam kitab yang kita pernah baca dulu, Syekh Ahmad Al-Fattani, Hadiqatul Azhar Warroyahin. Beliau sebut secara detail macam mana peperangan itu golongan Wahabi datang membuat kerosakan, dan beliau mengatakan Wahabi itu golongan yang mazhab yang jahat, jalan yang sesat, i'tiqad yang mudarat, dan bagaimana Wahabi apa kita panggil memusnahkan apa kita panggil menghukum syirik ziarah kubur Nabi, kemudian masuk kepada kemudian meroboh mereka itu akan segala kubah tempat yang mulia dan soleh dan sebagainya, dan mereka Mekah pada 1220. Dalam sebahagian kitab tulis 1219, ada yang sebut 1218, tapi kitab mereka pun sebut 1220. Tapi ini setelah kewafatan Muhammad bin Abdul Wahab. Minta maaf tuan-tuan, saya carut laju sikit. Akhirnya keluar titah untuk merampas semula Mekah, dan berlaku perang Dir'iyah dan hancur ibu kota pertama Wahabi. Dan kemudian bila kerajaan Wahabi dibangkit semula pada 1240, mereka telah berpindah ibu negara daripada Dir'iyah ke Riyadh. Kemudian panjang lagi kisah dia. Datanglah kerajaan Wahabi kedua tapi kurang berjaya. Kemudian datang Wahabi yang ketiga, dan kita tahu bermula kebangkitannya pada tahun 1902. Sehingga akhirnya dia berjaya menguasai Mekah dan Madinah dan semenanjung Jazirah Arab itu, khususnya pada tahun 1925 ataupun 1924. 20 tahun punya kerja. Jadi saya nak nukilkan. Ni saya nak nukilkan tuan-tuan, bukankah saya buat, tidak. Saya nukilkan daripada satu artikel jurnal yang ditulis oleh Jeff Eden daripada British Journal of Middle Eastern Studies. Ini terbitan 2018. Dia sendiri mengatakan bahawa no fewer than 15 recent books repeat the claim that Ibn Saud's militants killed or wounded 400,000 to 800,000 people during the Wahhabi conquest of the Arabian Peninsula between 1902 and 1925.
Dia kata tidak kurang daripada 15 buku rujukan ataupun penulisan berkenaan dengan sejarah Wahabi ini tuan-tuan, pembunuhan yang berlaku daripada tahun 1902 kebangkitan kali ketiga sampai 1925 sekitar 400,000 hingga 800,000 orang. Tak kurang daripada 15 buku yang mengatakan betapa ramainya orang yang terbunuh ketika berlaku fitnah peperangan Hijaz. 400,000 hingga 800,000. Itu dalam tempoh 1902 sehingga 1925. Saya pernah baca, tapi kita dah kaji lama. Saya dah kaji Wahabi ni 26 tahun tuan-tuan. Jadi ada buku-buku yang saya baca sebahagian dulu, dia pernah mengatakan bahawa lebih 2 juta. Sebab memang kita boleh pertikaikan lah, maksudnya tidak ada orang yang cuma orang pengkaji-pengkaji ni dia kaji sejarah berapa orang terbunuh dan sebagainya. Akhirnya dia buat kajian, dan saya berpandangan, saya ingat orang yang mengatakan hampir 2 juta lebih tu mengkaji sejak kemunculannya pada tahun 1800 tu, maaf, sampai 1925. Kalau kita kata perjanjian pertama yang dibuat itu pada tahun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 157 Hijrah bersamaan dengan 1744 Masihi. Jadi kalau orang yang buat kajian daripada 1744 Masihi sampai 1925, dia buat anggaran sekitar 2 juta lebih. Bagi saya tak pelik lah, tak keterlaluan. Walaupun Jeff Edens ni pun dia kata bagi dia the numbers significant, tapi dia kata 400,000 800,000 tu bagi dia exaggerated. Tapi itu dia kata 2018. Penulis-penulis buku ni tulis lama dulu, mengatakan 400,000 hingga 800,000 dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita kata ni dia panggil Tarikhul Aswad, sejarah hitam golongan Wahabiyah. Bagaimana tuan-tuan nak kata dia seorang mujaddid kalau berlaku pembunuhan yang begitu banyak hasil daripada pemikiran takfiri yang diasaskan olehnya? Dikatakan Tarikhul Aswad, tarikh hitam, sejarah hitam. Itu belum cerita pembantaian ahli Taif, pengepungan penduduk Mekah, pengepungan penduduk Madinah, sampai ramai yang mati ke buluh dan sebagainya, ditutup jalan-jalan dan sebagainya. Itu semua dalam kitab sejarah mereka sendiri. Tapi mereka tak akan cerita, dan ustaz-ustaz Wahabi tak akan cerita tuan-tuan benda ni, dan mereka ramai pun tak tahu pun. Sebab tu mereka suka romanticize, suka memperindahkan. Kononnya ulama Mekah ni dulu ramai penyembah kubur. Kadang-kadang saya pun nak rasa ketawa juga tuan-tuan. Siapa yang percaya bahawa Mekah dan Madinah dulu ataupun di seluruh semenanjung Arab dulu dipenuhi oleh penyembah kubur, macam kita kata, macam nak percaya tu pun satu, maaflah saya sebut, sikap yang tidak bijak lah. Kita sebelum kita kata rakyat Malaysia lah, sebelum pergi Azhar, di mana nak mengaji luar negara? Di Mekah. Ulama-ulama seluruh negara berada di Mekah. Tiba-tiba di sana ada berlaku penyembahan kubur. Doktor sebut tadi tentang orang yang sama membantu Wahabi adalah orang yang sama juga yang menjatuhkan Turki Uthmaniyah, dan orang yang sama membuka ataupun menjajah Palestin. Betul. Macam mana cerita dia yang menjajah Palestin tu tadi tu? Boleh insya-Allah. Ni cerita best ni. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tuan-tuan kena tahu, ketika umat Islam di seluruh dunia berperang dengan penjajah untuk membebaskan diri mereka daripada penjajahan, Wahabi berperang dengan Khilafah Uthmaniyah. Dan kita pun tahu sebenarnya bermula daripada gerakan Zionis. Gerakan Zionis tahu mereka nak menguasai Baitul Maqdis tak mungkin melainkan dengan kejatuhan Khilafah Uthmaniyah. Bahkan mereka pernah pergi jumpa Sultan Abdul Hamid Thani
untuk menawarkan Zionis akan bayar seluruh hutang Turki Osmaniyah, tapi dengan syarat bagi Baitul Maqdis kepada mereka. Sultan Abdul Hamid Thani kata, sebejengkal pun aku takkan bagi. Maka apa yang mereka buat, mereka masukkan orang-orang mereka di kalangan orang Arab dan juga orang Turki. Mereka tiup semangat kebangsaan Turki dan mereka tiup semangat kebangsaan Arab. Dan akhirnya mereka bantu 4 orang raja Arab. Raja Hussein Hashimi, masa itu masih lagi menguasai Mekah Madinah. Raja Ali Rashid, Raja Abdul Aziz, kerajaan Diraiyah, kerajaan Wahabi, kemudian Raja Faisal Iraq. 4 orang raja ini telah bersepakat bekerjasama dengan British memerangi Baitul Khilafah Osmaniyah, dan kemudian mereka dapat menguasai Baitul Maqdis, ataupun British dapat merampas Baitul Maqdis daripada Khilafah Osmaniyah pada 1917. 1917. Perang Dunia Pertama 1914 sehingga 1918. General Allenby, tentera British, dapat masuk ke Baitul Maqdis 1917. Dan pada akhir tahun 1917 dibuat yang dipanggil sebagai Declaration Balfour, penulisan surat kepada Zionis untuk siap siaga berpindah ke Baitul Maqdis. Terus tulis surat. Terus tulis 1917 akhir tahun, bulan Disember. Tapi British tahu kalau hanya semata-mata kita bagi Baitul Maqdis kepada Zionis ataupun kepada Yahudi, kerajaan Islam akan bangkit melawan. Jadi sebab tu disebut bahawa British memilih di antara raja-raja tersebut, 4 raja tersebut yang tu kerjasama nak menjatuhkan yang Palestin, menjatuhkan, yang merampas Baitul Maqdis. Okey. Kita Arab Revolt, kebangkitan Arab, pemberontakan Arab terhadap Khalifah Turki Osmaniyah. Pada waktu tu Osmaniyah sendiri pun di golongan, kami belajar dulu dengan guru kami Dr. Muhammad Amin, dia kata pihak British dan Zionis membentuk Kamal Atatürk sebagai Khalid Al-Walid Turki. Dia ada sejarah dia. Bila mana ada berlaku peperangan di sempadan Turki, dihantar Kamal Atatürk, maka Kamal Atatürk datang, tentera-tentera musuh semua berundur. Jadi pada waktu tu orang Turki, wow, Kamal Atatürk ni panglima, dinobatkan jadi Khalid Al-Walid Turki. Dan akhirnya bapa pensekuluran Turki adalah Kamal Atatürk. Jadi British ni tuan-tuan, dia tahu untuk dia menguasai Baitul Maqdis, pertama jatuhkan Turki Osmaniyah. Yang kedua, bila dia dah dapat Baitul Maqdis, dia kena jatuhkan Turki Osmaniyah dan pastikan Turki Osmaniyah tak akan bangkit lagi. Macam mana? Dia letak sekularisme Kamal Atatürk. Kamal Atatürk, tuan-tuan pun tahu, memang sangat sekular, membasmi ataupun kita panggil, pertama dia tutup. Kamal Atatürk bila Perang Dunia Pertama habis 1918, masa tu khilafah tidak ditutup lagi, ditukar menjadi Office of Khilafah. Kamal Atatürk mengisytiharkan penutupan Office of Khilafah pada tahun 1924. Okey, 1924 Khilafah Osmaniyah telah terkubur. Umat Islam telah menjadi anak yatim. Kalau tak silap saya bulan April, anak yatim sejarah daripada zaman Rasulullah sampai akhir 1924, umat Islam bermula menjadi anak yatim. Tiada naungan kuasa besar yang menyatukan umat Islam atas muka bumi, tak ada dah. 1924. Pada waktu itu Syarif Hussein yang menguasai Mekah Madinah, Hashimi, dia tak bercadang nak menghapuskan khilafah. Dia nak bina semula khilafah. Lalu dia pun isytihar, saya khalifah yang baru. Tapi ini silap. British, no way. British, dia nak kena pastikan khilafah tak akan bangkit lagi. Tiba-tiba Syarif Hussein isytihar sebagai khalifah. Tak kena.
Jadi pada waktu tu diberi lampu hijau kepada Abdul Aziz untuk menyerang Mekah, Madinah, Taif dan sebagainya. Akhirnya dapat menguasai Mekah, Madinah, dan akhirnya Syarif Hussein, keluarga Hashimi, tuan-tuan pun tahu, dibuang ke Jordan. British bijak, kalau dia bunuh, buruk sejarah dia. Dia buang ke Jordan. Jadi keluarga Jordan sekarang ni, itu sebenarnya kerajaan Hashimi yang menguasai Hijaz, Mekah, Madinah, sebagainya pada zaman Khilafah Uthmaniyah. Dia mengkhianat. Ya, dia mengkhianat sebab ditiup, diapi-apikan, tetapi dia tidak pernah bercadang untuk menghapuskan khilafah. Yang betul-betul tutup khilafah. Jadi bila dia isytiharkan khilafah, Wahabi pun serang dan sebagainya. Pada tahun 1926 bulan Mei, tuan-tuan boleh baca Muktamar Qahirah ataupun Muktamar Khilafah. Al-Azhar apabila melihat Syarif Hussein kalah dan tidak ada usaha untuk membina semula khilafah, Al-Azhar menyeru semua umat Islam, pemimpin Islam untuk berhimpun di Kahirah pada bulan Mei 1926 yang dipanggil sebagai Muktamar Qahirah ataupun Muktamar Khilafah. Tujuan dia untuk buka semula khilafah, bina semula khilafah. Sebab dah ditutup di Turki Osmaniyah. Kemudian nak bina balik oleh Syarif Hussein, ditutup oleh Wahabi melalui ditutup oleh British melalui gerakan Wahabi. Azhar nak bina pada Muktamar Khilafah Mei 1926. Wahabi pun buat Muktamar Mekah Jun 1926. Muktamar Mekah tu tuan-tuan tidak ada langsung perbincangan untuk membina semula khilafah. Tiada. Walaupun orang yang memegang kuasa haji adalah musim perpaduan umat Islam. Ada penting pada musim haji. Contohnya apa yang berlaku di Palestin sekarang, sepatutnya umat Islam berhimpun di Mekah membuat resolusi ketenteraan, kemanusiaan. Panjang kisah dia. Maka kerana Jun 1926 Allahumma salli ala Jun 1926 Muktamar Mekah tu dekat dengan musim haji, maka ramai pemimpin pergi Muktamar Mekah, tak pergi Muktamar Kahirah Azhar. Maka Muktamar Kahirah Azhar 1926 Mei untuk bina semula khilafah gagal. Dan dalam perhimpunan Muktamar Mekah Jun 1926 tidak ada perbincangan untuk bina semula khilafah. Yang ada hanyalah yang dipanggil sebagai pengisytiharan siapa yang jaga Mekah dan Madinah. Khadimul Haramain. Lepas tu akhirnya setelah British memastikan okey, khilafah Turki Osmaniyah tak akan naik lagi, Baitul Maqdis ni program penghijrahan kedatangan Yahudi dah mula, Mekah dan Madinah tak akan jadi pusat pembinaan semula khilafah. Lepas tu negara-negara Islam dibebaskan oleh penjajah atas model nation state, negara bangsa, bukan negara khilafah, negara bangsa. Kita pun panjang kisah. Kita punya yang membina kita punya perlembagaan Lord Reid Commission. Lord Reid ni orang British kan, Lord Reid tu hakim lah. Tapi ada yang kata dia Zionis juga, wallahu taala alam. Tapi maknanya dibebaskan negara-negara Islam ni menjadi negara-negara kecil. Jadi Baitul Maqdis ni dah jadi isu Palestin, bukan isu negara Islam, isu Palestin. Okey, baik. Tapi mereka masih risau lagi. Mana tahu mereka umat Islam ni akan bangkit lagi, bersatu balik. Sebab nation state ni bukan model negara Islam. Nation state ni model negara Eropah.
Itu negara Eropah, model nation state. Model khilafah menaungi seluruh negara Islam. Jadi mereka pecahkan kita masing-masing, jangan ganggu. Kemudian mereka tubuhkan United Nations pada 1945. Tuan-tuan tahu kisah Perang Dunia Kedua dan sebagainya. Akhirnya United Nations ni seolah-olah bayangan bagi kuasa dunia khilafah. Tapi bukan khilafah yang mencantumkan kita, khilafah yang kuasa dunia yang memastikan kita takkan bercantum, mengekang. Tak bagi bersatu. Itu 1945. Semua negara kena bagi kita panggil perjanjian supaya tidak menceroboh sempadan negara lain dan sebagainya. Setelah United Nations ditubuhkan pada 1945, tuan-tuan pun tahu kuasa veto diberikan kepada 5 buah negara itu. Dan akhirnya 1948 barulah diisytihar penubuhan negara Israel, dan 1949 Israel menjadi ahli United Nations. Terus dapat. Dan lepas tu terus Amerika melindungi negara Israel sejak penubuhan United Nations dengan kuasa vetonya sampai sekarang. Yang nak jadi presiden Amerika pun dia kena ada dalam manifesto dia adalah melindungi, support kepada Israel. Bila kita cerita tentang bagaimana British, kuasa barat cuba memecahkan kita, mengapi-apikan kita, menghidupkan semangat jiwa bangsa itu, yang tak salah, tapi dia telah mendahului semangat saudara se-Islam. Sedangkan Islam ajar semangat saudara se-Islam itu. Cuma pada pandangan doktor lah, apabila dibuat kaedah-kaedah ini dipecahkan, bagaimana kita nak tengok adakah ada usaha yang boleh dibuat? Yang pertama dulu untuk menyatukan. Boleh tak kita kata ada satu orang yang boleh buat takrib baina syi'i wa sunni, baina syi'i wa sunni wal wahabi? Adakah boleh sebenarnya berlaku begitu? Ya. Baik. Sebenarnya tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang boleh menyatukan umat Islam hanyalah satu sahaja, ahli sunnah wal jamaah. Sebab ahli sunnah wal jamaah ni ada dua elemen penting. Akhlak, akidah yang betul, yang orang kata tak mencepat membida'ahkan, tak cepat mengkafirkan, tak cepat. Yang kedua, mempunyai akhlak yang betul. Yang menyatukan manusia bukan akidah. Bukan, tuan-tuan. Kita dengan orang bukan Muslim, akidah tak sama. Tapi bagaimana kita boleh hidup dalam harmoni? Akhlak. Jadi suatu ulama kata yang menyatukan manusia hakikatnya adalah akhlak. Yang menyatukan umat Islam adalah akidah yang betul dan akhlak. Jadi orang ataupun usaha yang sesiapa yang nak berusaha menyatu padukan umat Islam mesti menyatu padukannya dengan dakwah secara rahmat dan kasih sayang dan secara berakhlak. Mana mungkin orang yang membida'ahkan, mengkafirkan, bersejarah hitam, berusaha untuk menyatu padukan umat Islam, tak akan berlaku, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Bahkan kalau tuan-tuan baca sejarah, memang ketika British ni dia ada Ministry of Commonwealth. Bawah Ministry of Commonwealth ni dia ada perisik-perisik British. Datang ke Indonesia pun ada, datang ke Malaysia saya tak jumpa, tapi dalam report dia memang ada sebut Tanah Melayu juga. Tapi banyaknya di negara Arab. Mereka ni tuan-tuan, bila nak mencari pemberontak, British ni bijak. Oh, bijak betul lah, ya Allah. Bijak dalam menipu lah. Mereka ada pengalaman berperang dengan kita, dengan umat Islam dalam perang salib, dan mereka tahu mereka takkan boleh berdepan. Sebab tu mereka bila datang tu mereka buat ajaran sesat dan mereka lagakan kita sesama kita. Jadi mereka cari di kalangan orang-orang yang ada di tanah Arab tu siapa yang dua nak kuasa, dan satu lagi yang membawa aliran agama yang berbeza dengan aliran Khilafah Uthmaniyah. Khilafah Uthmaniyah Asy'ariyah, Maturidiyah, bermadhab Hanafi dan juga menaikkan madhab yang empat,
tasawuf sufi dan sebagainya. Jadi kalau dia nak angkat tokoh agama yang sama, Takut jadi khilafah baru. takut khilafah baru dan takkan bertentangan. Takkan bertentangan. Dia rahmat antara dua takkan bertentangan. Jadi untuk memecah belahkan umat Islam, mereka akan angkat golongan minoriti, golongan yang terpencil, yang mempunyai kefahaman agama yang berbeza dan kepentingan kuasa tertentu lah. Kalau orang tanyalah, biasanya orang kata gini kan, kalau mereka golongan Wahabi ni salah, bagaimana mereka boleh menguasai dua tanah haram? Ni soalan yang biasa digunakan. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, kita bicara bab ini bukan kerana kita benci apa-apa, tak. Kita selalu sebut, bila kita nak berdakwah, kita bercakap tentang kebatilan Wahabi, niat kita rahmat. Apa maknanya? Kita mahukan kebaikan bagi semua umat Islam. Bukan sebab kita ada personal problem dengan Wahabi ke, tak ada. Seriously, tak ada. Sebab tu golongan Wahabi kutuk-kutuk kita pun akhirnya, Ustaz Azhar kena saman. Tapi yang mana tak saman tu kadang kita maafkan je lah. Sebab kita bukan ada personal problem. Kita nak bagi tahu fitnah yang sedang melanda umat Islam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, panjanglah kisah ni ya Allah. Hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menukar penguasa Mekah Madinah daripada keluarga Rasulullah kepada bukan keluarga Rasulullah sebelum kebangkitan Imam Mahdi. Sebab masyhur hadis Imam Mahdi akan bangkit dan dibai'ah di Mekah, di Multazam, disaksikan oleh beberapa orang ulama dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, kalau berlakulah pembai'ahan Imam Mahdi di kota suci Mekah, agak-agak siapa yang akan mula memerangi ataupun memusuhi Imam Mahdi? Orang yang kepentingannya akan terjejas di Mekah. Ya. Kalau yang menguasai Mekah pada waktu itu adalah keluarga Hashimi, maka apa akan berlaku? Imam Mahdi Al-Hashimi berperang dengan Al-Hashimi. Dia tak kena. Takkan keluarga Rasulullah nak perang ataupun nak berlaku pertelingkahan dengan keluarga Rasulullah. Tak kena. Sebab tu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tukar penguasa Mekah dan Madinah ni daripada keluarga Rasulullah yang telah menguasainya hampir 1200 tahun, tukar kepada bukan keluarga Rasulullah. Bukan kita nak suruh bermusuhan tuan-tuan. Para habaib pun tak suruh kita bermusuhan, tak ada. Cuma nak faham hikmatullah, hikmah Allah dalam ketentuan-ketentuannya. Ya, ada hikmah yang sangat besar. Dan ada banyak lagi yang tak sempat saya nak cerita. Cuma saya nak cerita satu kisah lagi. Ya. Supaya tuan-tuan tahu kisah apa yang berlaku. Satu masa saya dengan kawan sahabat pergi ke Terengganu kerana sahabat saya Ustaz Mahfuz perlu membuat penerangan pasal Wahabi. Sampai di sana kami duduk di sebuah rumah. Kami duduk di sebuah rumah tersebut. Dia tanya, tuan-tuan datang ke Terengganu ni untuk apa? Kami kata, yalah untuk buat penerangan berkenaan dengan Wahabi. Oh, Wahabi. Kalau tuan-tuan benci Wahabi, saya orang pertama benci Wahabi, dia kata. Apa siapa tu? Saya pun tanya, kenapa? Tuan-tuan tak kenal ke saya? Sayalah Dr. Solah Az-Zawawi. Ya. Anak kepada Syekh Yusuf Az-Zawawi. Az-Zawawi, Mufti Terengganu paling lama. Mufti Terengganu paling lama. Mufti Terengganu paling lama. Dia kata, saya dulu kecil-kecil membesar dekat Mekah. Az-Zawawi ni antara keluarga 14 keluarga Rasulullah yang terbesar di Mekah. Tapi datuk kami kena bunuh. Syekh Yusuf, Syekh Abdullah Az-Zawawi, mufti mazhab Syafi'i. Dia dibunuh di Mekah. Ada disebut dalam kitab sejarah. Dia kata lepas datuk mereka dibunuh, maka ayahnya bawa dia berpindah daripada Mekah, pergi naik kapal sampai ke Singapura
Di Singapura mereka turun, mereka dapat jemputan daripada Terengganu, mereka berjalan daripada Singapura melintasi 12 sungai. Masya Allah. Melintasi 12 sungai. Sebelum tu doktor, dia dibunuh macam mana? Dia dibunuh Ada, ada, Dr. Soleh ada cerita? Ada. Dr. Soleh Azawawi ada cerita. Saya baca dia disembelih. Tapi kalau Dr. Soleh Azawawi cerita, apabila dia di Taif lepas sembahyang asar, sebelum itu dia bagi fatwa bahawa minyak ni hak milik umat Islam, maka tentera lepas sembahyang asar dia ditembak di kepala. Syekh Abdullah Az-Zawawi. Dia dibunuh. Anaknya datang ke Terengganu, Syekh Yusuf Zawawi jadi mufti. Tapi dia kata, ialah lepas kewafatan Malik Abdul Aziz, datang Malik Fahad. Malik Fahad datang ke Malaysia. Malik Fahad datang ke Malaysia, antara orang yang pertama dia nak jumpa Syekh Yusuf Zawawi, mufti Terengganu tu. Dia pun jumpa, dia kata minta maaf lah, dulu kes ayah kita dulu kita lupakan lah. Sekarang ni saya nak tawar beasiswa kepada dua anak kamu. Soleh tu. Dr. Soleh Zawawi dengan Syekh Dr. Muhammad Zawawi dapat beasiswa daripada kerajaan Saudi, kemudian sambung belajar di Kairo, bekerja sekejap, betul patah balik ke Malaysia dan sebagainya. Jadi ini semua tuan-tuan, sejarah ini sebenar-benarnya menunjukkan bahawa kita sangat sedih lah. Golongan Wahabi, Ustaz Wahabi, dia tak akan cerita tuan-tuan, dia akan cerita bohong. Saya sebutlah, Ustaz Wahabi ni pembohong. Banyak perkara yang mereka cerita tentang sejarah, tentang akidah ahli sunnah Asy'ariyah, pembohong, banyak menipu. Jadi sebab tu kena hati-hati berpegang dengan fatwa Allah. Baik. Jadi kita ni tuan-tuan telah menjadi yatim dengan kejatuhan khilafah Uthmaniyah. Ataupun saya nak kata kita sebenarnya berada pada zaman fitnah yang amat dahsyat. Umat Islam berpecah belah. Tidak ada kuasa yang menaungi mereka. Saudara-saudara mereka dibunuh secara terang-terangan, dibom masjidnya, dibom hospitalnya, dibom rumahnya, dibom sekolahnya, tak boleh buat apa-apa. Ada tak kita bertanya kepada diri kita, kenapa kita umat Islam yang dahulunya kuasa dunia, yang sangat dihormati dan ditakuti, bagaimanakah kita boleh lemah seperti hari ini? Antara fitnah ataupun punca utama adalah tiga gerakan ni tuan-tuan: Wahabi, Zionis, Freemason. Tuan-tuan kaji tentang tiga gerakan ni, tuan-tuan akan tahu kenapa dunia ni begini. Daripada kalangan Yahudi ada Zionis, daripada kalangan Nasrani ada Freemason, daripada kalangan umat Islam ada Wahabi. Mereka inilah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fitnah yang sangat dahsyat. Dan kalau kita boleh kata, inilah fitnah yang sebenarnya membantu kepada kekuatan Israel yang tuan-tuan tengok pada hari ini. Jadi ada ustaz-ustaz kadang-kadang dia tak faham, dia kata, kenapa kamu bercerita pasal Wahabi, tak cerita pasal Palestin? Ini orang yang tak faham sejarah dan orang yang tak faham realiti. Ada banyak lagi, tapi perkara-perkara sensitif, kerana dia melibatkan isu-isu politik yang saya tak dapat nak cerita secara terang benderang macam ni. Tapi ada banyak lagi isu-isu sensitif. Kalau kita sebelum kita pergi pada isu yang terakhir, antara ulama-ulama yang mengatakan Wahabi ni khawarij, seperti Imam Sawi, Imam Al-Haddad, Ibnu Abidin dan sebagainya, maknanya ulama-ulama bersaksi bahawa mereka ini adalah khawarij. Perbandingannya doktor dengan khawarij zaman dahulu, yang mana yang kurang mudarat, yang mana lebih mudarat? Silakan. Baik. Maaf. Khawarij adalah bid'ah pertama yang muncul dalam sejarah umat Islam. Bahkan Khawarij adalah seburuk-buruk ahli bid'ah. Dan tidak ada ahli bid'ah yang disebut oleh Rasulullah dengan lebih banyak dan lebih terperinci lebih daripada Khawarij.
Dan Khawarij ni ulama bahagikan kepada Khawarij awal zaman dan Khawarij akhir zaman. Khawarij awal zaman yang masyhur, Khawarij bekas tentera Sayyidina Ali Dzul Khuwaisirah yang bersikap kurang ajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia ada jasa juga sebagai tentera yang berperang ketika pembukaan Parsi. Maka tetapi beliau ada sifat sombongnya itu, akhirnya Rasulullah pun dah sebut dia ni akan, daripada golongan ni akan muncul golongan sebegini. Jadi golongan pertama dia panggil Khawarij Haruriyah Muhakkimah ataupun Khawarij Nahrawan. Mereka ni dulu perbahasan mereka dulu isu masalah tahkim mula-mula, sebab tu mereka muhakimah. Mereka kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan juga Sayyidina Muawiyah dua-dua telah jatuh kafir kerana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyerahkan hukum kepada Sayyidina Amr bin Al-As, Sayyidina Muawiyah Sayyidina Ali menyerahkan hukum kepada Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari, dan Sayyidina Muawiyah menyerahkan hukum kepada Amr bin Al-As. Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari dan Amr bin Al-As menubuhkan majlis tahkim. Jadi mereka kata Sayyidina Ali dan Muawiyah telah menyerahkan hukum kepada selain Allah, la hukma illa lillah. Jadi Khawarij ni pandai berslogan. La hukma illa lillah, tiada tu hukum melainkan hukum Allah. Seolah-olah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ni dah kafir, Sayyidina Muawiyah dah kafir. Sebab tu mereka menghantar 3 orang untuk membunuh 3 orang. Tapi yang berjaya mereka bunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tapi selepas itu Khawarij mula timbul isu dia mengkafirkan orang yang membuat dosa besar. Sebab khilaf dalam umat Islam. Ahli sunnah kata orang buat dosa besar dia tak kafir, dia tertakluk kepada kehendak Allah. Kalau Allah nak azab dia, Allah azab. Kalau Allah nak ampunkan dia, hak Allah. Golongan Mu'tazilah kata golongan pembuat dosa besar ni tak kafir, tak beriman. Fi manzilatin bainal manzilatain. Golongan Murji'ah langsung dosa besar ni tak menjadi iman. Golongan Khawarij, siapa buat dosa besar kafir. Jadi mereka terkenal dengan sifat paling utama mengkafirkan muslimin. Hatta para sahabat pun mereka kafirkan di peringkat awal dulu. Dan kata Syekh Abdul Fattah Khudash Al-Yafi'i, 3 ciri Khawarij: mengkafirkan muslimin, mentajisimkan Allah, dan merendah-rendahkan Rasulullah. Tapi ini Khawarij awal zaman. Khawarij akhir zaman disebut oleh Syarif Abdullah dalam kitabnya Sidqul Khabar tentang kemunculan Khawarij pada kurun yang ke-12. Beliau mengatakan kalau Khawarij awal zaman mengkafirkan orang yang membuat dosa besar, yang mengkafirkan orang yang tak berhukum dengan hukum Allah, Khawarij akhir zaman ni mengkafirkan orang atas perkara-perkara khilafiyah dan perkara sunat. Betul tu. Perkara harus, perkara tawassul, istighasah, ziarah kubur, tabaruk, ziarah kubur, baca Quran tepi kubur. Ini perkara yang dibenarkan oleh 4 mazhab. Tak pernah disebut dalam perbahasan pembatalan iman, tapi mereka masukkan perkara ni dalam perkara yang membatalkan iman. Kalau dulu orang Khawarij dulu mengatakan dosa besar membatalkan iman, Khawarij akhir zaman perkara sunat di sisi jumhur ulama membatalkan iman. Perkara harus dan khilafiyah di sisi para ulama membatalkan iman. Sebab tu mereka membuat naratif kononnya umat Islam telah kembali kepada syirik, menyembah wali, menyembah pokok, menyembah kubur dan sebagainya. Wal iyazubillah. Sebab tu mereka ni jauh lebih ekstrim. Dan yang paling teruk baru-baru ni, zikir hu pun kafir. Zikir hu pun boleh jatuh kafir. Hu adalah nama Allah yang disebut dalam Qul huwallahu ahad, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa ilahukum ilahu wahid. Rasulullah kata Ismullahil Azam dan sebagainya. Perbahasan ulama dah sebut. Ramai ulama berpandangan huwa adalah daripada nama-nama Allah. Maka kalau dah diterima sebagai nama daripada nama-nama Allah, haruslah berdoa dan berzikir dengannya, tak ada masalah. Tak bersetuju, tak apa, tak ada masalah. Tetapi mereka bila tak bersetuju, pertama mereka menganjing-anjing, mengolok-ngolok. Dia kata zikir hu ni zikir monyet lah. Ada yang dia kata macam zikir anjing. Ada orang Arab dekat ni dia kata zikir anjing. Orang Wahabi Malaysia buat
who lets the dog out, who. Dia kata macam suara anjing. Sebahagiannya mengatakan who ni macam suara burung hantu. Sebahagian yang lebih teruk dia kata who ni adalah daripada nama-nama Mesir Tuhan purba. Ya. Jadi kalau zikir who, ingat Tuhan Mesir purba. Innalillah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mengkafirkan umat Islam pada perkara yang tak patut dikafirkan. Khilafiyah sepatutnya berlapang dada dan bersangka baik. Baik, kita di situ menunjukkan bahawa Khawarij pada era ini lebih teruk pada Khawarij pada era dahulu. Untuk kita dah bincang panjang ni, sebenarnya macam mana kita nak bagi tahu pada orang awam kaedah pencegahan, pemulihan, supaya tidak masuk ke dalam pemikiran mereka, pemikiran-pemikiran daripada Wahabi, tokoh-tokoh Wahabi, penyokong-penyokong Wahabi. Ya, betul tuan-tuan. Kenalilah racun sebelum termakan. Itulah kaedah dia. Bid'ah ni dia macam racun. Racun bid'ah ni racun yang dihidangkan bukan dalam botol. Racun, kalau dia tulis racun, senang. Tapi bid'ah ni racun yang dicampur dalam nasi biryani. Slogan luarnya tiada hukum melainkan hukum Allah, ulama tak maksum, kita nak ikut Quran dan sunnah, jangan mempertuhankan ulama, jangan begini, jangan syirik. Luarnya nampak slogan-slogannya macam indah-indah. Tetapi isinya tuan-tuan adalah isi Khawarij dan Mujassimah. Bahkan kalau kita tengok bahagian perbahasan mereka berkenaan dengan af'alul ibad, mirip kepada Qadariyah. Sebab tu sebagian ulama kata terhimpun pada Wahabi ini beberapa bid'ah oleh golongan-golongan sesat terdahulu. Jadi kaedah dengan racun ni tuan-tuan, bukan makan baru cari ubat. Bukan. Kaedah dengan racun ni adalah kena kenal terlebih dahulu sebelum diracun, sebelum termakan. Kerana bila dah termakan, ni yang berbahaya lah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah. Sebab dia syubhat. Kalau tuan-tuan bayangkan satu keluarga, ayahnya engineer, ini menantunya cikgu fizik, ini maksudnya bukan ahli agama, tiba-tiba dapat menantu Wahabi. Menantu Wahabi ni ajar kepada ni bid'ah, syirik. Habis rosak satu family tu tuan-tuan. Betul. Rosak satu family. Kita paling risau, Ustaz Hazar, kita paling risau kalau kesesatan tu datang masuk melalui salah satu ahli keluarga. Apatah lagi kalau ahli keluarga tu kita panggil COI, Center of Influence, orang yang boleh mempengaruhi ahli-ahli keluarganya yang lain. Jadi satu keluarga tu asalnya ahli sunnah, tiba-tiba masuk satu orang Wahabi, satu keluarga jadi Wahabi. Contohnya lah, kalau tak dapat ditangani. Kita paling takut pendoktrinan melalui ahli keluarga. Datang masjid, dapat penerangan, balik rumah dengan ahli keluarga. Jadi sebab itulah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, dua perkara penting. Siapa yang belum kena, bagi tahu cepat-cepat, pencegahan. Ahli keluarga kita kena bagi tahu fitnah zaman sekarang ni, ini ajaran sesat, menyalahi ahli sunnah wal jamaah, menyebabkan pentakfiran, pembid'ahan, sikap keras dan sebagainya. Kena tahu fitnah zaman sekarang. Apatah lagi fitnah zaman sekarang ni melalui ini, telefon ni. Saya buat kajian daripada Wahabi tahun 98 dulu tuan-tuan, sampai sekarang saya boleh buat kesimpulan isu Wahabi makin kritikal, makin tersebar. Punca paling utama ini dia, media sosial. Kalau setakat mereka tak tersebar melalui media sosial, mereka ni minoriti. Tapi kerana mereka ada cyber trooping dan sebagainya, mereka nampak di media sosial tu macam ke depan. Sebab mereka ada kaedah cyber trooping panjang bab ni tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Baik. Yang kedua, siapa yang dah terkena? Sebelum terkena tu, bagi saya insya-Allah. Sebab tu asasnya akidah fiqh tasawuf jelas, kemudian kenal fitnah. Siapa yang dah terkena, ni kesian sikit lah. Siapa yang dah terkena, sebab tu saya cadangkan supaya adanya modul pemulihan. Kita tuan-tuan, pengalaman kami bila kita pergi ke penjara,
Dan kita tengok di kem-kem tahanan kita, saya bertemu dengan orang-orang ni, saya akan congkil apa isu yang mengganggu kepala mereka ni. Isu bid'ah ke, isu syirik ke, isu jihad ke, isu daulah ke, isu bai'ah ke, isu taghut ke, ada macam. Saya dah senaraikan isu-isu tersebut. Jadi orang yang dah terkena ni kita minta kalau boleh, tapi sukar juga, mereka bersedia untuk menjalani pemulihan, tapi tak panggil pemulihan, kita katalah sesi muzakarah, supaya mereka ni paling kurang pun kendurlah sedikit. Kalau dibiarkan mereka terus dalam circle mereka, tuan-tuan akan tengok makin keras, makin keras, makin keras, makin keras, makin keras. Akhirnya bergaduh. Kadang-kadang adik-beradik keluarga pun, memang kawan-kawan saya pun ada sebut dalam keluarga mereka, nasib baik ustaz sama ustaz ni boleh lawan juga. Tapi kalau yang Wahabi tu, tuan-tuan macam mana? Begitu juga kat taman, begitu juga dalam grup WhatsApp. Kadang-kadang Wahabi sampai musim Maulid Nabi share dia punya ustaz, dia punya bid'ah. Sampai nisfu Syaban share bid'ah. Orang awam tak mempunyai kekuatan untuk menolak syubhat. Sebab nak tolak syubhat ni kena ada ilmu. Bila dia orang awam dengar satu kata-kata, contohnya lah, saya ambil contoh, orang awam dengar Tuhan itu ada tangan, ada jari, dalilnya yad asabi'. Betul lah. Jadi orang awam dia akan tengok, Ustaz Wahabi pun ada dalil lah, Tuhan ada tangan, ada jari, ada betis, ada tulang kering, ada muka, ada mata. Bukan bid'ah. Sebenarnya itulah kelemahan yang masyarakat awam kalau tak menghadapi fitnah bid'ah ini dengan ilmu akan terjebak. Sebab Rasulullah kata, man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu, siapa dengan dajjal datang kena jauhkan diri. Kerana ada orang yang beriman datang untuk bertemu dengan dajjal, sangkaan dia beriman, akhirnya dia ikut juga dajjal, lima yarahu minasyubhat. Jadi bila orang awam dengar golongan Wahabi kata Tuhan ada tangan, kaki, bertempat dekat langit lah, ke arasy lah, maka oleh kerana tidak ada ilmu, maka syubhat tu datang bersarang di hati. Tapi dia panggil syubhat ni sarangnya lemah, tapi dia dah syubhat dah. Tiba-tiba orang awam tu tanya pula menantu dia pula Wahabi pula, ustaz tapi Wahabi. Ataupun dia tanyalah ustaz dekat taman dia, Wahabi tapi takiyah. Ustaz, saya dengar YouTube ni kata Tuhan tu bertempat kat langit lah, ada tangan, ada muka, betul ke? Betul lah. Ustaz ni Wahabi. Akhirnya yang lemah tu jadi kuat sikit, jadi 50%. Lepas tu pergi jumpa orang lain pula Wahabi juga, betul Ustaz, saya dengar dalam YouTube ni Ustaz tu pun kata Tuhan tu di langit lah. Memang betul. Maka apa yang berlaku, sangkaan yang lemah jadi syak wasangka, akhirnya jadi simpulan hati ataupun kepercayaan. Masa ni nak ubah payah. Jadi sebab itulah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat kita pesan jangan dedahkan diri pada syubhat. Datang belajar majlis ilmu ahli sunnah wal jamaah dengan berkitab, dan ustaz yang mengajar perlu jelas. Jangan duk main melingkor, jangan. Kalau salah bab akidah, salah lah. Bukan ada personal problem. Macam orang kata, geng-geng mafia kata, nothing personal, business only. Nothing personal, ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Kena membatilkan yang batil, membenarkan yang benar. Jadi sebab itulah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, saya nak ambil last pengajaran. Berhati-hati dengan siapa yang tuan-tuan dan puan-puan rujuk dalam bab agama. Itu yang kisah tadi saya sebut tadi. Dia tengok YouTube, dia tanya ustaz yang kedua, dia tanya ustaz yang ketiga, akhirnya jatuh sesat. Semua kata Tuhan kat langit, sebab semua tu Wahabi. Tapi dia orang awam, dia tak kenal tiga-tiga tu Wahabi. Bahkan mereka tak akan mengaku Wahabi pun. Tu yang kita kata, bukan masalah pada nama. Kalau dia kata dia Doraemon ke Pokemon pun tak ada masalah, bukan masalah nama, masalah apa isi yang dia nak ajar tu. Apa yang isi yang dia nak ajar tu. Jadi kena hati-hati zaman sekarang ni tuan-tuan, pilih betul-betul.
siapa yang tuan nak ambil kefahaman agama daripadanya. Dan alhamdulillah kita di Negeri Sembilan ada fatwa, ada kuasa agama, ada jawatankuasa agama, ada masjid, surau. Datanglah pengajian-pengajian berkitab di masjid dan surau, yang kita ni masih lagi dalam keadaan afiat. Sangka baik banyak kepada Jabatan Mufti, sangka baik banyak kepada para ustaz yang menerangkan tentang kesesatan Wahabi. Belajar sangka baik, jangan hanya sangka baik kepada Ustaz Wahabi. Saya dulu tuan-tuan, waktu saya mengkaji, saya sangka baik semua orang. Semua orang saya sangka baik. Ada setengah-setengah ustaz, dia sangka baik dengan Ibnu Taimiyah saja. Dia sangka buruk dengan ulama yang kritik Ibnu Taimiyah. Sikap saya sangka baik dengan Syekh Ibnu Taimiyah, dan saya sangka baik dengan ulama-ulama yang kritik Ibnu Taimiyah. Tapi bila dah ramai yang kritik, pastinya ini yang ada kebenarannya. Sebab ramai, majoriti ulama, dan ulama yang jauh lebih besar daripada Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi kita sangka baik semua. Bukannya kita sangka baik seorang, sangka buruk ramai-ramai. Bukan. Ustaz-ustaz Wahabi sangka baik, pada Ustaz Azhar sangka buruk. Jangan. Kalau nak sangka baik semua tuan-tuan. Ini bukan masalah nak cari makan ke, tak. Ini tuan-tuan, kalau saya nak glamour tak payah cakap isu ni. Betul. Bila bercakap isu ni memang akan ada banyak yang menganjing, mengejek, memfitnah, mencela, memang terlalu banyak. Tapi nak jaga agama tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita beruntung kerana kita berada di Negeri Sembilan, antara media sosial yang paling aktif di kalangan jabatan-jabatan mufti, antaranya adalah Jabatan Mufti Negeri Sembilan, terutama dalam menjawab isu-isu yang berkaitan dengan isu-isu yang berbangkit pada era sekarang. Jadi sebab itu tuan-tuan, antara program yang diadakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan adalah podcast Al-Bayan, dan di samping seminar, kursus, daurah, infografik dan sebagainya, yang semuanya adalah untuk menjadi rujukan kepada rakyat Negeri Sembilan. Jadi tuan-tuan, untuk podcast Al-Bayan pada kali ini kita berlabuh dahulu. InsyaAllah kita akan mulakan pelayaran yang baru Dr. esok, pada siri yang ke-20. Mendoakan supaya ini bukan siri yang terakhir. Siri yang ke-20 di Masjid Taman Senawang Jaya bersama dengan Dr. Syed Shahrizan. Kita akan membincangkan tentang isu fiqh semasa dan hukum seputar zakat. Bertemu esok, insya-Allah akan dapat jawapannya. Bersama saya Ustaz Hafiz Zafaroni dan bersama panel-panel jemputan kita pada masa akan datang. Terima kasih Dr.